أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, apa khabar? Semoga Ramadan kita hari ini lebih baik daripada semalam, dan semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semalam kita dah belajar, kita dah explore dan kita telah mengetahui tentang apakah teknik pertama yang dikongsikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya, iaitu 40 teknik Rasulullah mengajar. Hari ini kita nak sambung apakah teknik yang kedua, tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, sebelum kita start, saya minta tuan-tuan dan puan yang pertama sekali, tolong bantu saya share posting ini, bantu saya share video saya ini kepada lebih ramai orang. Siapa yang patut tengok video ini? Sama ada anda merupakan seorang ibu ayah yang ada anak-anak yang sedang berfikir apakah cara terbaik nak berkomunikasi dengan anak. Ini adalah teknik yang terbaik sebab ini datang daripada Nabi SAW. Ataupun anda seorang guru murid dalam kelas. So ini adalah tempat yang terbaik untuk anda belajar dan untuk anda praktikkan kepada anak-anak murid anda. So tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa melengahkan masa, saya nak bercerita tentang apakah tips yang kita dah belajar semalam. Jom kita tengok sekejap apakah tips yang kita dah belajar semalam. Okey. So semalam kita belajar tentang apakah 40 teknik Rasulullah mengajar. Okey. Kita dah tengok semalam tentang apakah teknik 40 teknik Rasulullah mengajar. Kita cuba tengok teknik yang pertama semalam kita belajar. Apakah teknik pertama yang kita belajar semalam? Teknik yang kita pertama belajar semalam adalah tentang teknik apa? Kita belajar tentang apakah dia teknik, iaitu teknik pertama, jadi contoh. Bukan tunjuk sahaja, tapi jadikan contoh. Jadikan diri anda sebagai contoh. So ini adalah teknik pertama. Jadi teknik pertama adalah jadi contoh. Jadi contoh dan tunjukkan cara. Jangan sekadar cakap kat dia macam mana nak buat. Tapi yang paling penting adalah tunjukkan caranya. Kalau anda nak mengajar, tunjukkan caranya. Nabi SAW, kalau Nabi nak ajar sesuatu, Nabi tunjukkan caranya sekali. Nabi tak mengajar macam tu sahaja, Nabi tunjukkan cara sekali. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. So, tuan-tuan dan puan, bila kita nak mengajar, bila kita nak tunjukkan sesuatu ilmu, pastikan tunjukkan cara. Jangan sesekali ajar sahaja tapi tak tunjuk cara, anak-anak kita susah nak faham. Apakah teknik nombor 2 yang kita nak belajar hari ini? Jom kita tengok sekejap. Teknik nombor 2 yang kita nak belajar hari ini adalah, teknik nombor 2 kita nak belajar hari ini adalah, kita nak belajar tentang ajar beransur-ansur. Teknik nombor 2 yang Nabi SAW ajar kepada kita adalah, kalau nak ajar anak-anak kita, ajar secara beransur-ansur. Ajar secara beransur-ansur. Jangan ajar banyak-banyak. Jangan ajar terlampau stres sangat. Jangan ajar hari ini nak kena habiskan 30 tajuk. No. Ajar secara beransur-ansur. Nabi SAW sangat suka bila dia ajar sikit-sikit, bukan ajar banyak-banyak. So ini antara ilmu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Kalau nak ajar orang, nak ajar anak, nak ajar isteri, nak ajar suami, nak ajar keluarga kita, ajar sikit-sikit. Apa bukti dia, Ustaz? Ada ke Nabi buat benda ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Sebenarnya benda ni banyak diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Ada satu kisah diriwayatkan daripada Jundub. Jundub bin Abdullah, dia berkata, kami bersama-sama dengan Nabi. Ketika itu umur kami hampir baligh. Umur 14, 15 macam itulah. Baginda mengajarkan kepada kami perkara berkaitan iman. Dengar Baginda mengajar kami perkara berkaitan iman sebelum mengajar kami Al-Quran. Nampak tak? Nabi ajar iman dulu, settle iman, dan Nabi transfer, baru masuk Al-Quran. Selepas itu barulah kami belajar Al-Quran. Apabila kami belajar Al-Quran, maka iman kami semakin bertambah. Ini adalah antara hikmah
bila kita ajar sikit-sikit. Jangan ajar banyak-banyak, ajar sikit-sikit. Sebab apa? Bila kita ajar sikit-sikit, anak-anak lebih mudah faham, lebih jelas, lebih mudah ingat dan lebih tahu apa nak kena buat pada satu-satu masa. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab otak manusia hanya boleh terima input yang sangat sedikit pada satu-satu masa. Sebab itu, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Nabi tak ajar banyak benda, Nabi ajar sikit-sikit. Supaya at one time, dia hanya akan dapat sedikit-sedikit, bukan secara keseluruhan. Ini kehebatan Nabi. Kisah yang lain, tuan-tuan dan puan, diceritakan daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita apa? Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah hantar seorang sahabat Nabi dekat untuk jadi seorang utusan dekat sana. So, bila sampai Nabi beritahu dekat Muaz ni, wahai Muaz, sebelum kamu pergi ke sana, ingat satu perkara. Sekiranya kamu sampai ke sana, ajarlah mereka, pertama sekali ajar mereka bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu nombor satu. Nabi sambung, sekiranya mereka mentaati perkara itu. Perkara mana? Iman bahawa Allah itu adalah Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Sekiranya mereka taat yang itu, maka ajarlah mereka bahawa Allah suruh mereka mengeluarkan zakat. Nampak tak? Nabi suruh staging. Sikit, sikit, sikit. Ini adalah hikmah yang Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan dan puan. Bila ajar anak, jangan ajar sekaligus. Ajar sikit-sikit. Sebab apa? Sebab dia membantu anak kita untuk faham dengan lebih jelas. Apa contoh yang lain lagi? Saya bagi contoh dulu, tuan-tuan dan puan, baru kita nampak macam mana Nabi buat. Nabi SAW dalam satu kisah diceritakan daripada seorang sahabat. Dia cerita apa? Dia cerita bahawa Nabi SAW Nabi SAW akan mengajar kami 10 ayat. Betul tak? Nabi akan mengajar kami 10 ayat setiap hari. Dan kami tidak akan berganjak ke ayat lain selagi mana kami tidak membacanya, menghafalnya dan mengetahui apakah isi kandungan di dalam ayat itu. Nampak tak? Nabi ajar 10 ayat kepada sahabat setiap hari. 10 je, bukan satu juzuk, bukan satu Quran, 10 ayat setiap hari. Dan Nabi tidak akan berganjak kepada ayat lain sehinggalah sahabat ini membacanya, menghafalnya dan mengetahui apakah maksud di sebalik ayat-ayat ini. Ini hikmah Nabi SAW. Nabi nak beritahu kepada kita, kalau nak ajar sesuatu, ajar secara beransur-ansur. Ajar sikit-sikit. Macam mana kita tengok balik tajuk yang saya sebut tadi, bila nak ajar, ajar beransur-ansur. Ajar sikit-sikit, jangan ajar banyak-banyak. Sebab apa? Sebab anak kita ataupun orang yang dengar kita bercakap ni tak mampu nak terima banyak-banyak. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, teknik Nabi ni ada 40 teknik. Saya tunjuk dalam buku ni. Ada 40 teknik Rasulullah mengajar. 40 teknik ni, 40 teknik. Bayangkan kalau saya habiskan sehari. Confirm kita semua akan blank. Ya Allah, banyaknya, tak mampu ni, banyak sangat ni. Tapi bila saya buatkan dia sehari, kita rasa macam okeylah, bolehlah, satu hari satu, okey, boleh terima. Inilah namanya belajar dan mengajar secara beransur-ansur. Sama macam kita kat sekolah. Sebab itu cikgu-cikgu ada silibus. Apa yang dibuat di sekolah ini sebenarnya dah dipraktikkan daripada zaman Nabi. Dia adalah sunnah Nabi yang Nabi buat daripada dulu lagi. Bila ajar, jangan ajar keseluruhan, tapi ajar sikit-sikit. Hari ni belajar silibus yang ini. Besok ajar silibus yang ini. Macam mana saya nak praktis kat rumah, Ustaz, benda ni? Boleh? Contohnya kalau kita nak ajar kepada anak kita ini,
bagaimana kita nak contohnya masak. Hari ni ajar satu jenis resepi sahaja. Satu resepi je, satu je. Jangan banyak. Satu sahaja. Bagi anak tu ajar anak tu, praktis dengan anak tu, tunjuk contoh. Ingat tak? Teknik pertama, tunjuk contoh, bagi dia nampak, dan suruh dia buat dan ajar dia sikit-sikit. Bila ajar tu, jangan ajar sekaligus, pening kepala. Ajar satu-satu. Beransur-ansur. Mula-mula masukkan ni. Okey dah. Masukkan ni. Okey dah. Masukkan ni. Okey dah. Jangan give up. Jangan marah. Kita buat sikit-sikit. Sebab apa? Sebab kita nak benda tu melekat dalam kepala dia. Seperti mana ibu ayah kita dulu mengajar kita dengan penuh kesabaran, kita juga ajar anak kita dengan penuh kesabaran. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia tips nombor 2 tuan-tuan dan puan. Sebelum saya habis tuan-tuan dan puan, saya nak beritahu, kita sekarang ni tengah buka satu tabung khas. Kalau nampak dekat bawah ni, saya ada tulis kan, dekat bawah ni saya ada tulis tabung kongsi rezeki Ramadan. Apakah tabung ni sebenarnya Ustaz? Sebenarnya dia adalah tabung saya buat secara personal. Saya kumpul duit saya sikit-sikit, saya pastikan duit tu saya kumpul dan saya asingkan dalam satu akaun saya yang saya tak pakai. Okey, saya simpan duit tu dalam tu dan saya akan berikan kepada orang yang tak mampu, orang yang mempunyai PKP yang panjang ini. Jadi saya kumpul duit dan saya bagikan kepada orang-orang ini. Ada beberapa orang yang saya dah jumpa, Alhamdulillah. Sebelum ni, setakat ni saya dah kumpul lebih kurang RM400. Alhamdulillah saya dah kumpul RM400 dan RM400 ni pun saya dah berikan kepada orang yang sepatutnya. So sekarang ni saya still lagi kumpul untuk bulan Ramadan ini. So tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang kakak yang mungkin ada duit lebih, nak sama-sama joint venture orang kata, sama-sama nak kongsi rezeki. Senang sahaja apa nak kena buat, pastikan tuan-tuan dan puan masukkan duit ataupun sumbangan anda ke dalam akaun yang saya letak dekat bawah ni. Kongsi dan masukkan sumbangan itu di dalam akaun ini dan saya akan berikan kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan. So inilah sumbangan kita, mungkin kita punya pahala infak sepanjang Ramadan inilah, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan, setakat itu sahaja. Kita jumpa dalam kelas kita besok dalam tips dan teknik yang terbaru yang kita akan kongsikan esok hari, insya-Allah. Setakat itu sahaja. Aku luma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.